Tajuk khutbah yang akan saya kongsikan dengan anda pada hari ini ialah Hati Ibu dan Sion. Di bawah tajuk ini, marilah kita mengambil masa untuk mengkaji firman Tuhan. Pada zaman sekarang, anak-anak Tuhan di seluruh dunia telah datang ke Sion. Tuhan memastikan bahawa kita dibaptis apabila kita datang ke Sion. Kita harus belajar segala-galanya daripada Tuhan menurut ajaran Alkitab. Jadi Tuhan berkata, sesungguhnya jika seseorang itu tidak dilahirkan kembali, dia tidak dapat melihat kerajaan Tuhan. Dilahirkan kembali ialah dilahirkan sebagai makhluk baru. Kita mesti dilahirkan kembali dalam kebenaran dan belajar tentang segala-galanya semula. Di dunia, kita hanya perlu mengambil berat tentang kejayaan kita sendiri. Namun, di Sion, kita mesti selalu mara ke hadapan bersama-sama. Kita harus berkongsi kesedihan, kegembiraan, kesukaran, dan semua masalah bersama-sama di Sion. Ini hanya boleh dilakukan apabila kita mempunyai hati ibu. Memandangkan Sion dibimbing dengan hati ibu, kita mesti bertimbang rasa terhadap satu sama lain, rela mengalahkan diri dan memeluk semua orang dengan hati ibu. Kita semua perlu mempunyai hati seperti ini. Kerana mereka memerlukan orang yang menggalakkan dan menjaga mereka. Apabila kanak-kanak kecil lapar, mereka hanya memikirkan tentang kelaparan mereka. Mereka tidak memikirkan betapa laparnya ibu mereka. Kanak-kanak kecil hanya meminta dan menghendaki sesuatu yang mereka perlukan untuk mendapatkan sesuatu yang kekurangan. Namun Alkitab berkata, memandangkan kita telah menjadi orang dewasa, kita harus meninggalkan sifat kebudak-budakan. Alkitab berkata bahawa kita mesti membuang kehidupan yang hanya memikirkan tentang diri sendiri, tetapi menjadi matang. Ada sebuah cerita yang mana melaluinya kita dapat belajar tentang hati ibu. Biarlah saya memberitahu anda cerita itu. Ada seorang guru perempuan di sebuah sekolah. Satu hari, seorang pelajar perempuan minta nasihat daripada guru itu. Dia ialah ketua kelas yang jujur dan menunjukkan teladan baik. Dia menerima banyak pujian dan kasih daripada guru-guru serta rakan-rakan sekelasnya. Tetapi baru-baru ini, gurunya menyedari bahawa dia kelihatan risau. Nampaknya dia bimbang tentang sesuatu. Pelajar itu datang dan memberitahu kepada gurunya bahawa rakan-rakan sekelas menyisihkan dia. Dia berkata, saya tidak tahu sebabnya, tetapi adakah cikgu fikir saya melakukan kesalahan terhadap cikgu atau rakan-rakan lain? Di mata gurunya, dia ialah pelajar contoh dengan perbuatan baik dan dia selalu mengambil berat tentang rakan-rakan sekelas. Dia bagus dalam segala-galanya dan guru tidak dapat mencari sebab mengapa semua pelajar lain menyisihkan dia. Jadi guru memanggil pelajar seorang demi seorang dan bercakap secara peribadi dengan mereka. Dia bertanya kepada mereka sama ada sesuatu yang berlaku di kelas mereka. Semua orang memberitahu bahawa seorang pelajar yang bernama Julie mengumpat ketua kelas. Guru itu ialah satu-satunya orang yang tidak mengetahui akan hal ini. Semua pelajar di kelas itu mengetahuinya. Jadi guru memikirkan hal itu selama beberapa hari. Dia berfikir untuk memanggil Julie dan bertanya, mengapakah dia melakukan hal itu terhadap ketua kelas. Tetapi dia tidak mahu menyakiti perasaannya. Bagaimanakah aku boleh membantu semua orang supaya mempunyai hati yang baik tanpa berasa tersinggung? Guru itu memikirkannya selama beberapa hari. Kemudian guru melawat ibu bapa setiap pelajar dan meminta persetujuan mereka. Dia berkata kepada mereka, inilah yang berlaku di kelas saya sekarang.
Saya perlu membantu semua orang membetulkan diri mereka tanpa melukakan perasaan mereka. Jadi, saya mahu meminta tuan-puan untuk mempercayai dan menyokong tindakan saya. Dengan ini, dia mendapat persetujuan daripada semua ibu bapa. Keesokannya, dia pergi ke sekolah pada awal pagi dan menulis satu ungkapan di papan. Disisihkan selama sehari. Dan dia berkata kepada para pelajar, mulai hari ini, setiap seorang daripada kamu akan mendapat pengalaman disisihkan selama sehari. Kita akan mencabut undi. Sesiapa sahaja yang dipilih tidak dibenarkan bercakap dengan orang lain sepanjang hari. Kamu tidak dibenarkan membantu pelajar itu walaupun dia memerlukan bantuan. Kamu tidak boleh membantu dia atau bercakap dengan dia. Kamu bahkan tidak dibenarkan makan tengah hari pun bersama dengan dia. Itu adalah projek bagi semua pelajar mendapat pengalaman disisihkan sepanjang hari. Ada seorang budak lelaki yang terkenal dengan sifat lucu. Semua orang di kelas menyukainya. Dia terpilih pada hari pertama. Dia tidak dibenarkan bercakap dengan orang yang duduk di sebelahnya sepanjang hari. Tiada orang dibenarkan bermain dengannya. Dan bahkan pada masa makan tengah hari, dia tidak dibenarkan makan dengan sesiapa pun. Dia terpaksa meluangkan sepanjang hari seperti itu sehingga kelas terakhir tamat. Selepas kelas terakhir tamat, guru bertanya kepada dia, bagaimanakah rasanya disisihkan sepanjang hari ini? Kemudian budak lelaki berkata, cikgu, adakah kita perlu melakukan ini? Sangat teruk rasanya. Adakah kita perlu melakukan ini? Kemudian guru berkata, hanya sehari, tidaklah begitu sukar. Seperti ini, selama 2 minggu, semua orang di kelas itu mengambil giliran untuk disisihkan sepanjang hari. Mereka melakukannya pada setiap hari. Dan setiap kali kelas tamat, guru membiarkan pelajar menggambarkan apakah perasaan disisihkan sepanjang hari. Kemudian semua pelajar berkata, saya benar-benar tidak menyukainya. Akhirnya, Julie terpilih. Apabila Julie terpilih, dia berkata kepada guru, saya tidak mahu melakukan ini. Hanya pelajar tidak popular sahaja yang disisihkan. Jadi mengapakah seseorang seperti saya perlu melakukan sesuatu seperti ini? Dia berkata dengan sangat dingin. Kemudian guru berkata, semua pelajar lain melakukannya. Ini ialah pendidikan yang sangat penting. Jadi sila patuhi. Julie terpaksa disisihkan sepanjang hari sama seperti pelajar lain. Pelajar lain bercakap dengan satu sama lain, tetapi mereka semua mengelak daripadanya apabila dia cuba menyertai perbualan mereka. Berkata, kamu terpilih pada hari ini, jadi kamu tidak boleh bersama kami. Tiada orang yang mahu makan bersama dengannya atau bercakap dengannya. Dia berada di sana, tetapi dilayani seakan-akan tidak berada di sana. Rasanya sangat teruk. Apabila kelas terakhir tamat, Julie memberitahu semua rakan sekelasnya apakah perasaan disisihkan sepanjang hari. Dia berkata, saya fikir saya tidak dapat melakukan ini walaupun sehari. Dan dia mendapat kesedaran yang besar. Semua pelajar kembali ke rumah. Tetapi Julie tidak balik. Jadi guru bertanya kepada dia, Julie, mengapakah kamu tidak balik ke rumah? Kemudian dia menangis teresak-esak, berkata bahawa dia membuat kesalahan yang teruk. Apabila guru bertanya kepada dia apakah kesalahannya, Julie memberitahu guru bahawa dia cemburu terhadap ketua kelas kerana guru banyak memuji dan semua orang menyukai dia. Jadi dia berfikir, bagaimanakah aku boleh menyisihkan ketua kelas daripada semua pelajar dan guru? Sebab itulah dia mula mengumpat ketua kelas. Dia memanggil semua pelajar seorang demi seorang dan berkata kepada mereka, ketua kelas cuba kelihatan baik kepada kamu, tetapi dia bercakap tentang ibu dan bapa kamu di belakang. Dia bercakap tentang keluarga kamu juga. Dia sangat jahat. Melakukan itu, dia membuatkan semua kawan rapat ketua kelas meninggalkannya. Dia berkata kepada guru, tetapi selepas mendapat pengalaman disisihkan sepanjang hari, saya sedar bahawa saya tidak harus melakukan itu.
Sambil menangis teresak-esak di hadapan guru, dia meminta pengampunan kerana menyisihkan ketua kelas daripada semua pelajar lain dengan menipu mereka. Selepas itu, semua pelajar pun bersatu. Daripada menggunakan rotan tetapi melalui kebijaksanaan guru, seluruh kelas bersatu semula dan budak perempuan itu sedar bahawa dia berbuat salah. Julie sedar bahawa dia tidak harus menimbulkan suasana seseorang berasa tersisih sepanjang hari bagi sesiapa sahaja. Mulai dari itu, para pelajar cuba membuatkan seluruh kelas bersatu supaya tiada seorang pun berasa tersisih. Mereka tidak sedar betapa banyaknya perasaan orang lain terluka sehingga mereka sendiri mengalaminya. Apabila setengah pelajar menyisihkan pelajar tertentu, mereka bersama-sama melakukannya. Dan apabila setengah pelajar enggan bermain dengan pelajar tertentu, mereka melakukannya juga. Tetapi apabila mereka dilayani seperti orang yang terbuang, mereka sedar betapa sakit rasanya. Semua pelajar kelas itu mendapat pengajaran yang penting dan memutuskan untuk tidak melakukan perasaan sesiapa pun seperti itu. Hari ini, kita juga harus pelajari hal itu dan jangan sekali-kali memberikan kesakitan seperti ini kepada sesiapa sahaja. Sama seperti yang Alkitab ajarkan kepada kita, kita perlu saling memerhatikan supaya saling mendorong dalam kasih, dalam pekerjaan baik dan bersatu hati supaya kita semua dapat membesar bersama dalam firman Tuhan. Marilah melihat buku Ibrani bab 10 ayat 22. Kerana itu, marilah kita menghadap Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh kerana hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong. Kita perlu saling memperhatikan supaya kita saling merangsang dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Kita harus saling mendorong dalam apa? Dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Alkitab mengajarkan bahawa kita harus saling memperhatikan supaya saling mendorong dalam kasih, dalam pekerjaan baik dan tidak menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Menjaga satu sama lain, inilah pengajaran yang selalu diberikan Tuhan kepada kita, bukan? Melalui apa? Kita harus saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik serta bersatu dengan satu sama lain. Ini ialah kehendak Tuhan. Marilah menyambung dengan buku 1 Korintus bab 12 ayat 20. Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan, dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Tuhan telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh. Tetapi supaya anggota-anggota yang berbeza itu apa? Saling memperhatikan. Kita harus bersatu dengan satu sama lain dan saling memperhatikan. Inilah kehendak siapa? Kehendak Tuhan. Ayat 18. Tetapi Tuhan telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh, seperti yang dikehendakinya. Tuhan menempatkan tangan, hidung dan kaki seperti yang Tuhan mahukan. Semuanya ditempatkan di tempat yang Tuhan mahukan. Seperti itu, di Sion, ada orang yang memainkan peranan tangan, peranan mata, peranan telinga, peranan hidung, peranan mulut. Semua orang mempunyai peranan berbeza. Itu adalah kehendak Tuhan. Menurut buku Wahyu bab 4, segala-galanya dicipta oleh kehendak Tuhan. Segala-galanya mengandungi kehendak Tuhan. Dari permulaan, segala-galanya dilakukan oleh kehendak Tuhan dan segala-galanya ditubuhkan oleh kehendaknya. Tuhan melakukannya seperti itu untuk kita.
Segala-galanya mempunyai kehendak Tuhan. Tuhan menempatkan anggota-anggota pada tubuh. Setiap satu daripadanya seperti yang Dia mahukan. Ajaran ini tiba-tiba mengingatkan saya tentang satu cerita lama. Pada suatu masa dahulu, ada pertelingkahan di antara anggota-anggota tubuh. Kaki berkata, tanpa aku, kamu semua tidak berguna. Kamu tidak dapat pergi ke mana-mana walaupun kamu mahu. Aku selalu menyokong kamu dari dasar tubuh. Jadi, akulah yang paling banyak bekerja. Tetapi kemudian, tangan berkata, oh ya? Apakah yang berlaku jika kamu tidak mempunyai aku? Siapakah yang akan bekerja? Kaki, bolehkah kamu menukul? Bolehkah kamu menggergaji? Aku bekerja sangat keras untuk memberikan makanan kepada kamu semua. Jadi tangan memegahkan diri seperti itu. Apabila tangan dan kaki berkata begitu, mata berkata, hei, jika aku tidak melihat, bagaimanakah kamu boleh menggergaji? Aku mengukur lebar, panjang dan tinggi. Jadi kamu pasti memerlukan aku semasa kamu membuat sesuatu, betul? Aku sangat penting sehingga orang berkata, mata ialah tingkap hati. Setiap anggota tubuh memegahkan dirinya. Telinga, hidung dan semua anggota lain bercakap tentang apakah yang dilakukan dan sebenarnya semua bekerja keras. Semua anggota melakukan sesuatu yang anggota-anggota lain tidak dapat lakukan. Kemudian anggota-anggota mula bercakap tentang lidah. Kami bekerja sangat keras dan banyak menderita. Gigi bekerja keras sepanjang hari untuk mengunyah makanan. Tetapi lidah tidak melakukan apa-apa pun. Lidah hanya ambil semua makanan sedap dan makan. Setiap anggota bercakap buruk tentang lidah. Semua anggota berkata bahawa lidah sangat jahat. Sebenarnya, ada sebab mengapa anggota-anggota bercakap tentang lidah seperti ini. Dalam sebuah kerajaan, rajanya telah jatuh sakit. Doktor mengatakan bahawa dia harus minum susu babi. Doktor berkata bahawa itulah satu-satunya cara untuk raja disembuhkan. Jadi semua anggota tubuh menjadi satu dan pergi mencari susu babi. Selepas menjumpai susu babi, anggota-anggota mula bertengkar seperti itu. Anggota-anggota bercakap tentang betapa kerasnya mereka bekerja untuk mendapatkan susu babi. Setiap anggota memuji diri sendiri. Anggota-anggota bercakap tentang betapa banyaknya kaki bekerja, betapa banyaknya mata bekerja, betapa banyaknya hidung bekerja. Tetapi anggota-anggota itu berfikir bahawa lidah tidak melakukan apa-apa pun. Anggota-anggota marah kerana lidah akan menerima anugerah bersama-sama walaupun tidak melakukan apa-apa pun. Selepas mendengar perbualan itu, lidah berkata, kaki bekerja keras dan begitu juga dengan tangan. Sama juga dengan mata dan telinga, hidung dan semua anggota yang lain. Setiap anggota bekerja keras tetapi kamu berkata bahawa aku tidak melakukan apa-apa pun. Baiklah, jika kamu mahu mengecualikan aku daripada mendapat anugerah, teruskan. Kecualikanlah aku. Tetapi aku akan memberitahu raja bahawa ini bukannya susu babi, tetapi susu anjing. Kemudian setiap anggota terkejut dan gemetar. Anggota-anggota itu mungkin mati atau hidup, bergantung kepada apakah yang lidah katakan. Jadi semua anggota memohon maaf kepada lidah dan berkata, tolonglah beritahu kebenaran kepada raja. Tolonglah beritahu dia bahawa inilah susu yang dia perlukan. Seperti yang Tuhan katakan di dalam buku 1 Korintus bab 12, lidah ialah anggota tubuh yang sangat penting walaupun kelihatan tidak diperlukan. Semua anggota berada di antara kehidupan dan kematian, bergantung kepada lidah. Semasa hidung menghidu, mata melihat dan gigi mengunyah makanan, nampaknya lidah tidak melakukan apa-apa pun. Tetapi ini tidak benar.
Lidah perlu memberitahu raja apakah benda itu. Lidah harus berkata, "Hai tuanku, inilah ubat di atas segala ubat yang tuanku cari. Jika minum ini, tuanku akan bertambah baik." Tetapi memandangkan lidah akan berkata, "Ini bukan susu babi, tetapi susu anjing." Semua anggota gementar. Kalian semua, adakah Tuhan akan menghantar anak yang tidak diperlukan ke Sion? Kita memerlukan semua orang. Sebab itulah kita mesti lebih bersatu dengan satu sama lain. Apabila para nabi meramalkan tentang Sion kita, mereka berkata bahawa duka dan keluh akan menjauhinya. Dan semua orang akan menjadi manusia baru di Sion. Marilah melihat buku Yesaya bab 51. Buku Yesaya bab 51 ayat 11. Maka orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan sorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Duka dan keluh akan melakukan apa? Menjauh. Di Sion, kita semua mesti mempunyai hati ibu. Sion harus menjadi seperti ini. Buku Yesaya bab 35 ayat 8. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya dan orang-orang pandai tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa. Binatang buas tidak akan menjalaninya dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan melakukan apa? Menjauh. Di manakah semua ini akan berlaku? Di Sion. Jika kita mahu mempunyai kegirangan, sukacita yang abadi, membuatkan kedukaan dan keluh kesah menjauh, semua ahli Sion mesti mempunyai hati ibu. Seperti firman yang diberikan di dalam Alkitab, apakah yang harus kita lakukan? Kita harus saling menjaga. Tuhan tidak hanya menyuruh orang tertentu untuk menjaga orang lain, tetapi menyuruh kita semua untuk menjaga satu sama lain serta menggalakkan satu sama lain dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Sion harus menjadi tempat seperti itu. Kemudian kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Dan kita akan dapat dikenakan dengan manusia baru yang akan Tuhan cipta. Marilah melihat satu lagi ayat di dalam buku Efesus bab 4 ayat 22. Yaitu bahawa kamu, berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama. Kita harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Kita harus menyingkirkan tabiat, cara hidup dan cara penilaian lama kita, serta semua tabiat jahat yang kita pelajari di dunia. Ayat 23. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru. Kita harus mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Tuhan di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kerana itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Kerana kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Tuhan yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Tuhan di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Melalui Alkitab, Tuhan memberitahu kita bahawa Sion dapat dilengkapkan melalui hati ibu. Apabila kita melakukan perkara yang dinyatakan di ayat-ayat ini. Setengah orang salah faham terhadap firman ini, memutar belitkan maknanya dan berkata,
Bukankah ini ajaran yang menyuruh kita untuk menjalani kehidupan yang baik? Kalian semua yang di dalam 66 buah buku Alkitab ialah firman Tuhan. Kita tidak harus hanya mengikut sesuatu yang kelihatan sesuai untuk kita dan tidak mengikut perkara-perkara tertentu. Kita mesti menanggalkan manusia lama dan memakai manusia baru. Tuhan Ibu juga mahu kita bersatu serta bergantung kepada satu sama lain dalam Bapa dan Ibu. Bapa dan Ibu mahu kita memuji dan menggalakkan satu sama lain di Sion. Kita semua mesti menjadi seperti itu, betul? Marilah kita mengenakan manusia baru. Marilah melihat satu lagi ayat di dalam buku Kolose bab 3 ayat 8. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, kerana kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Apakah yang harus dilakukan tentang manusia lama kita serta kelakuannya? Marilah menyingkirkannya serta berfikir mengikut cara yang kita pelajari dalam Tuhan dan bagaimanakah Dia mengajar kita. Kita mesti menjalani kehidupan seperti ini. Untuk itu, apakah yang bab 3 ayat 2 katakan? Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Tuhan. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Kerana itu matikanlah dalam dirimu apa? Segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Tuhan atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Jadi sebelum ini, kita hidup dengan cara berfikir dan matlamat seperti ini. Ayat 8. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini. Memandangkan kita telah datang ke Sion, kita mesti diperhalus, dilatih dan diubah untuk mempunyai hati ibu. Kita semua ialah ahli-ahli Sion tersayang yang memerlukan satu sama lain dan harus bersatu. Tuhan kita berkata, jika kamu mahu melakukan kerja penginjilan dengan baik, maka bersatulah. Marilah melihat satu lagi ayat sebelum tamatkan khutbah. Buku Kolose bab 2. Buku Kolose bab 2 ayat 18. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi melakukan apa? Menerima pertumbuhan ilahinya. Segala-galanya harus dilakukan dalam perpaduan. Badan manusia boleh membesar apabila semua urat dan sendi bersatu dengan satu sama lain dan menjadi satu melalui kepala. Sama juga dengan gereja kita. Sekarang, ramai saudara dan saudari kita yang hilang kembali semula ke Sion dengan cepat. Kita harus bersabar dan membimbing mereka dengan hati ibu, supaya mereka dapat menyesuaikan diri dengan firman Tuhan serta berubah agar layak menjadi umat syurgawi. Kita harus membimbing, menenangkan hati mereka dan menggalakkan satu sama lain, supaya kita semua boleh pergi ke kerajaan syurga yang abadi. Ada saudara dan saudari yang akan kembali. Apabila kita belajar hati ibu dan mempunyainya, Tuhan akan menghantar mereka kepada kita dengan lebih cepat. Kelihatan seperti lidah tidak melakukan apa-apa pun. Tetapi sebaik saja lidah mengatakan sesuatu yang salah, semua anggota lain akan dihukum, betul? Bukannya lidah tidak melakukan apa-apa pun. Setiap satu anggota melakukan peranannya. Jadi, marilah kita bersatu. Marilah kita bersatu pada hari ini, esok dan selalu bersatu supaya berita baik Injil Bapa dan Ibu dapat diberitakan kepada semua 7 bilion manusia.
melakukan ini, marilah kita di semua Sion membesar bersama dalam Bapa dan Ibu. Berharap anda akan menerima banyak rahmat. Saya tamatkan khutbah hari ini. Terima kasih banyak.